Harapan dan perancangan atlet Malaysia yang bakal membawa nama negara ke Sukan Olimpik Tokyo 2021 yang sepatutnya berlangsung tahun lalu, tetapi apakah daya pandemik ini menghambat segala-galanya dan direncanakan pada 23 Julai 2021 nanti. Menyaksikan mereka ini terbabit dalam antara lain dalam lebih 33 acara sukan dan membabitkan lebih 11,000 atlet. Jadi ini antara nama-nama atlet yang akan bersaing di peringkat Olimpik, dan kita nak bersama seorang lagi yang dimaklumkan satu-satunya wanita dari Malaysia yang akan menjadi pesaing di Olimpik 2021 untuk disiplin gimnastik. Kita nak bersama dengan Farah Ann Abdul Hadi di talian video sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa khabar, Farah? Khabar baik. Okey. Sekarang ni nampak macam berada di tempat latihan saja ni? Saat sekarang saya berada di dalam bilik saya di Bukit Jalil, Majlis Sukan Negara. Okey, baik. Okey, kita nak throwback sikitlah pada 2019 ketika menyertai acara di Stuttgart. Kemudian lepas itu diumumkan yang Farah Ann layak ke Olimpik Tokyo dengan menghantar mesej Tokyo here we come kepada keluarga. Ingat lagi tak perasaan tu? Semestinya saya ingat. Semasa tu perasaan memang sedikit gentar sebab result tak keluar lagi. Dan semasa result tu keluar dan saya dapat tahu yang saya dapat layak, saya terus mesej keluarga saya sebab masa tu kalau tidak silap saya pukul 2.3 pagi di Malaysia dan saya tahu family saya tengah tidur. Tetapi kakak saya yang berada di Australia semasa tu dia dapat mesej tu dan dia terus mesej saya, dan saya ingat saya menangis dengan kegembiraan dan saya dapat layak ke Sukan Olimpik. Saya punya impian selama ini dapat tercapai. Alhamdulillah. Cuma apa berlaku selepas itu ialah sedikit sebanyak berkesan kepada Farah, kan, sehingga Farah mengatakan lupakan Olimpik, keselamatan lebih penting, kan. Tapi akhirnya sekarang dah kembali mendapat makluman yang anda semua akan ke Tokyo. Jadi setakat ini persiapannya bagaimana? Setakat ini persiapan sangat bagus. Alhamdulillah kita dapat berlatih secara penuh di tempat latihan kita di Bukit Jalil. So setakat latihan memang setiap hari. Dekat sini rasanya seperti biasa. Saya dapat pergi ke latihan, saya dapat buat saya punya fizio dan recovery. So setakat ini training sangat bagus. Walaupun dah lama tak membuat pertandingan, kita ada buat internal testing. So alhamdulillah untuk setakat ini saya rasa saya persiapan sangat bagus untuk ke Olimpik nanti. Tapi tempoh masa antara pertandingan terdahulu pada 2019 sehingga ke Olimpik Julai 2021 ini, masa tu sangatlah panjang, kan? Lebih dari setahun lah kalau kita ikutkan. Jadi competitiveness ataupun competitive age tu macam mana nak dapat balik? Sebab kalau diadakan pertandingan pun secara dalaman saja, kan? Semestinya kita cuba buat simulasi di sini saja, tetapi kita pun kena ingat walaupun kita tak dapat bertanding, negara lain pun tidak dapat bertanding, tetapi kita punya mental state tu kita cuba buat yang terbaik. So that's why kita cuba buat banyak simulasi di sini untuk mempersiapkan badan dan minda untuk pertandingan nanti. Kita buat yang terbaik yang kita boleh lakukan. Yalah, dengan sekarang dengan COVID-19, dengan semua yang tengah berlaku, kita just buat yang terbaik saja. Kalau saya boleh tanyalah, sebagai atlet Olimpik ni, kan, persiapan mental tu apa yang dilakukan? Sebablah kalau mungkin kalau kita ni sebagai peminat sukan ni nak dapat inspirasi, kita akan menonton pertandingan-pertandingan terdahulu. Macam Farah, apa antara rejim untuk menguatkan mental? Untuk saya ada lakukan mental training. So untuk macam saya akan tulis saya punya rutin, dan saya akan lihat kembali saya punya video pertandingan, dan saya akan lakukan kita panggil visualisasi untuk
Kan saya punya minda dengan skill-skill yang saya perlu lakukan. Sebab semestinya kita tahu sebagai atlet high performance, kadang-kadang dalam pertandingan tu kebanyakan kita kena make sure that kita punya mental siap. Sebab badan memang kita dah siapkan, kita tahu kita boleh lakukan. So that extra edge tu kita kena siapkan mental. So itulah strategi yang saya lakukan untuk memastikan saya boleh bertanding dengan terbaik. Okey, apa lagi aspek persiapan yang Farah perlu lakukan ataupun perlu lalui? Sebelah kita bercakap tentang tidak ada pertandingan yang boleh dilakukan dan hanya perlu dibuat simulasi, kemudian mental training dan sebagainya. Apa lagi perkara-perkara lain, sebab ini satu jadual Olimpik tu dah berganjak setahun bezanya kan. Apa lagi yang perlu dilakukan untuk memastikan Julai ni betul-betul ready? Semestinya kita kena jaga kesihatan dan juga kesihatan badan. So saya mengambil masa yang kita dapat yang lebih ni untuk make sure saya punya injuries yang saya lalui boleh sembuh sepenuhnya. Saya make sure saya punya pemakanan saya jaga. So kesihatan badan saya dan saya punya immunity tinggi. So itulah satu strategi yang saya lakukan. Dan saya memang ada injury bahu yang pada 2019 tu saya tidak dapat lalui fizio yang penuh sebab ialah dengan pertandingan yang banyak, ialah tahun ni kan ada Olympic punya kita punya qualifying dan juga SEA Games. So alhamdulillah sekarang saya telah pulih sepenuhnya dan saya boleh training dengan sepenuhnya. Semestinya walaupun masa kita sakit tu kita punya training kena sentiasa jaga-jaga. Sekarang saya boleh full on training dengan tidak risau yang baru saya sakit. Okey, bermakna itu hikmah di sebalik pandemik ni lah, dapat pulih ya, mengambil masa untuk pulih dan bersiap sedia untuk Tokyo. Okey, dan Farah juga antara yang menjadi advocator kepada program vaksinasi ini, barangkali boleh dikongsikan sikit peri pentingnya imunisasi ini, Farah. Saya sangat bersyukur kerana ialah antara yang akan dapat vaksin nanti. Pasal ini adalah satu benda perkara yang sangat penting sebab kita bukan saja nak protect diri sendiri tapi kita pun nak protect orang lain, keluarga kita dan juga rakyat Malaysia yang lain. Dan kita boleh lakukan itu dengan semua ambil vaksin untuk protect semua orang. So saya rasa ini adalah satu langkah yang baik untuk kita semua jaga kesihatan diri. Ya, dan kita pastinya wajar pegang kepada pesanan dan nasihat Farah ini. Okey, soalan saya seterusnya, Olimpik sudah, vaksin sudah. Apa perasaan mempunyai Barbie doll sendiri? Saya sangat gembira dan sangat bersyukur kerana telah terpilih untuk mendapat Barbie sendiri. Yalah, sebagai atlet masa kecil saya pun ada juga main dengan Barbie. Saya pun ada di Barbie tu saya lakukan aksi gimnastik juga. So untuk dapat Barbie itu adalah satu perkara yang saya sangat berterima kasih dan saya hope itu saya dapat inspire atlet lain dan juga kanak-kanak yang lain untuk believe in themselves dan untuk selalu strive untuk apa yang mereka nak dalam kehidupan ni. Ya, memberi inspirasi seperti mana Farah Ann terinspirasi ketika usia 3 tahun dulu kan. Okey, akhir sekali lah kepada rakyat Malaysia yang pasti menaruh harapan kepada Farah dan juga atlet yang lain. Apa yang dapat dipesan kepada mereka? Saya just nak berterima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah lama sokong saya dan juga setiap atlet yang akan ke Olimpik nanti. Sentiasa jaga diri, follow semua SOP, pakai mask dan hopefully kita semua dapat berjaga diri sendiri dan kita dapat selamatkan semua untuk dalam masa pandemik ni dan hopefully everyone just take care of themselves. Baik. Selamat berjaya dan jaga diri Farah Ann. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia Farah Ann Abdul Hadi, atlet gimnastik negara yang akan mewakili Malaysia untuk Olimpik 2021. Selamat berjaya kepada semua dan semoga mendapat kejayaan di sana. Tak kiralah apa pingat sekalipun, yang penting kita dapat memberikan terbaik.